لهرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم So, apa kalam dia? Kalam dia apa tu? Ha? Yang ketiga nafsu mulhamah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Yang ketiga nafsu mulhamah namanya. Maka perjalanannya ala Allah situ Yang bahawasanya orang yang salik pada martabat ini tiada jatuh tilik mata hatinya itu, melainkan atas syuhud akan perbuatan Allah Ta'ala. Naik tadi naik. Naik. Yang ketiganya nafsu mulhamah namanya. Maka perjalanannya nafsu ni ala Allah. Yang bahawasanya orang yang salik pada martabat ini tiada jatuh tilik mata hatinya, melainkan atas syuhud akan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi pandangan mata hati dia memandangkan akan af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bergerak diterasa dari Tuhan, gerak diam semua dari Allah Ta'ala, ya. Dan telah nyata hakikat iman. Iman dia ada tapi sudah nyata. Ada kita ada iman tapi iman tu belum terang, belum nyata. Dia masih nampak bayang lagi. Bayangan makhluk tu makin dia nampak. Kenyataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia belum nampak. Yang di sini dah boleh masuk ni. Sebab tu dia dapat mulhamah. Mulhamah ni nafsu yang sedang diilhamkan berbagai-bagai futuhat. Ya, kalau dalam surut dia panggil waridat, dia akan nampak banyak. Tang dia terbuka. Ya. Dia panggil mulham. Maknanya nafsu yang telah diilhamkan, sedang diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Berbagai-bagai pembukaan rasa hati dengan Allah Ta'ala. Kerana telah nyata hakikat iman dan yakin dalam hatinya tadi. Bahawasanya segalian perbuatan itu terbit daripada qudratullah Ta'ala. Dalam usuluddin kita mengaji, kita isbatkan bahawasanya qudratun sifatun wujudiyatun, ya, qaimatun bi zat Allah Ta'ala. Mana sifat yang ada berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir, ya, dan sebagainya. Itu dalil. Setakat tu. Dalam perjalanan hidup kita terasa, kita nampak kudrat kita, kita nampak kita. Kita tak pakai.
Yang ini dah terbuka. Dia dah mula merasakan akan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam ilmu usuluddin kita belajar al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada setiap mungkin, setiap makhluk. Semua makhluk dia terikat dengan kuasa besar Allah Taala. Melihatlah oleh orang yang terang batin hatinya, dan tidak melihatlah oleh orang yang buta mata hatinya. Kalau dia tengok pokok, nampak pokok, itu mata hati dia buta. Dia tengok langit, nampak langit, zakat tu je. Mata hati dia buta. Bahaya. Marra al-kaun walam yashhadhu fihi au indahu au qablah. Barang siapa yang melihat kepada kaun, pada makhluk ni, tiba-tiba hati tak ada pantulan pergi kepada hadrat Allah Ta'ala, maka buat orang duduk dalam ghaflah, lalai. Dia takut dia mati dalam ni, bahaya besar. Orang macam ni biasanya mudah ditipu oleh nafsu dan syaitan. Sebab benteng dia tak kuat. Dia nak buka dua sekali, mata luar buka, mata dalam sekali buka. Dia tengok dia semua tu asar kan. Kita ni dipanggil makhluk. Sebab apa dipanggil makhluk? Allazi khuliqa, yang dijadikan. Dia panggil makhluk. Allah Ta'ala dipanggil khaliq. Ada pun satu sudut dia panggil kita ni asar. Apa makna asar? Kesan. Maka Allah dipanggil mu'assir, yang memberi kesan. Jadi kita tak terlepas. Jadi orang yang sampai dengan riyadhah mujahadah tadi, asbab dia, maka Tuhan pilih dia angkat daripada nafsu lawamah yang kotor borol, kotor bolo berkeladak tu, Tuhan bersihkan naik kepada nafsu lawamah. Dah kenal kebaikan, dah mula mencela kejahatan. Dia riyadhah lagi, dia sental lagi hati, dia cuci lagi. Jaga daripada kekotoran, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat kaki, semua dia jaga. Kemudian dia hentak hati dia, cuci dengan gilat dengan zikrullah. Allah, dinyak dengan zikir. Terang lagi, dah mula nampak kebesaran Tuhan. Dah pandai memandang. Dia kata angkat dia naik mulhamah. Ketika itu dah mula bersih, cempakan waridat ataupun fuyudat daripada Ta'ala, limpahan yang boleh dapat. Sab dia dapat banyak. Kata kalau kita zikir-zikir tak dapat lagi, kena cek balik tu. Kena cek balik. Kalau putuhat tak berlaku lagi, kena cek balik. Kat mana dia select banyak lagi tu. Dia terkambus lagi tuan. Ya. Dia bila gali-gali kalau tanah kan, gali-gali nampak dah basah air, ada sedap sikit. Ni gali-gali kering. Rupa cangkul dia tahu tak tajam. Gali-gali mantul. Tak gali dengan betul mana. Ya, atau tak kena cara, atau mungkin gali tempat tak ada air. Dan tadi. Kerana telah nyata hakikat iman dan yakin di dalam hatinya bahawasanya sekalian perbuatan itu terbit daripada kudrat Allah Ta'ala. Ya, sebab kena banyak murakabah, kena banyak pandang. Hari-hari kena buat. Ambil masa cuci. Ya. Sebab Tuhan dah sebut dalam Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ya, perbuatan kita tu gerak, diam. Kalau kita tanya dari siapa? Allah. Betul? Itu kita dah i'tikad, dah sah i'tikad. Akidah dah betul. Tapi nak pergi ke depan lagi, terasa tak? Masalah. Atau kita rasa, aku. Itu yang kena buang. Dia tak nak aku, nak dia. Dan selain daripada itu, tiada sekali-kali pada hakikatnya mempunyai perbuatan. Tak ada. Pada hakikat tak ada. Tak ada satu pun pada hakikat yang berbuat, melainkan dia saja. Ya. Bandingan mudah macam bayang. Kita berjalan, bayang kita bergerak, dia bergerak, kita diam, dia diam. Ya. Kenapa pergi pandang bayang, pergi pandang tuan dia? Ya. Pandang tuan. Ini orang datang, kita tengok bayang dia. Kita cakap tengok bayang dia. Orang kata kau ni gila bayang. Ya. Ada ke bawah orang boleh datang, kita berbual, kita tengok bayang dia. Dia kata kau ni gila. Macam itulah kita dengan Tuhan. Kita asyik pandang makhluk. Tuhan tak nampak. Asyik pandang makhluk. Atau kena gila pada itu. Ya. Dan selain daripada Allah, tiada sekali-kali pada hakikatnya. Kalau berubat jangan kan, banyak teruji. Dia sakit banyak kali berubat, baik. Betul. Itulah bomuha dia gitu. Dia berubat, nasib baik doktornya, dia kata tidak mati aku. Habislah dia cakap. Rosak, terbalik, terlingkup tuan-tuan. Ya, tak ada yang memberi asyafi huwa Allah. Yang menyembuhkan ialah Allah Ta'ala.
bukan obat, bukan doktor, tapi dia suruh berubat. Syariat suruh kita berubat. Hakikat suruh pandang tukang obat. Siapa tukang obat? Huwa Allah yang menyembuhkan. Asy-Syafi huwa Allah. Ya, di kulli da'in dawa, kata dawa, tiap-tiap penyakit ada obat, pergi berubat Nabi kata. Tapi asy-Syafi huwa Allah. Dua benda ni kena pandai mainkan. Dua kepak ni kena ada. Patah sebelah tak boleh terbang. Kita tak boleh terbang ke hadrat Allah Ta'ala. Tak boleh sampai makrifat ke Tuhan. Ya. Benda tu ada macam sihir kan. Ada orang tu kena sihir. Memang sihir maujud. Allah Ta'ala jadikan. Tapi yang memberi kesan dia apa? Jaga tu. Jangan kita perangkap kita tengok sihir. Wah, dah takut ke sihir, lupa Tuhan tak? Oh, dia punya sihir handal sihir. Yang buat pasal, dia kata. Mati kita. Dia nampak tukang sihir pula yang mati kan. Jaga tu. Sini dia uji. Ya. Kadang-kadang sedap meniaga-meniaga, orang main sihir dah jam. Siapa yang jam ke dia? Allah. Sihir tu sebab itu nak tunjuk je bahawa dia boleh buat macam-macam cara. Ada buat cara sihir, ada buat cara ni. Semua benda dah susun pada azali kita. Dah siap. Sebelum ada kita dah siap. Kalau makhluk yang kita semua ni, makhluk ni pun, yang lemah ni pun, buat ada getah kerja. Ada perancangan. Kan? Apa nak kata Allah Ta'ala lebih lagi. Sebelum ada kita semua dah siap. Semua dia menterjemahkan satu-satu. Ya. Benda-benda ni kadang menjadi ujian kepada kita. Zakir nak tengok, kita pandang dia ke, kuat iman, kuat zikir, sekarang dia bagi zakir. Orang tu sihir, pam, tergulik je kan. Orang tu sihir, dia tergulik. Sekarang dia pandang siapa? Dia pandang Allah ke dia pandang tukang sihir? Dia pandang tukang sihir habis. Mahjub, terijab ni. Nabi tak boleh, memang ada benda tu. Tuan jadikan sebab saja. Macam kita makan. Kita makan, yang mengenyangkan apa? Wallah, asyaba' minallah. Kenyang tu dari Allah, bukan nasi. Tapi kena makan. Tapi bukan berkongsi. Bahawa Tuhan nak jadikan kenyang, tak ada nasi, boleh? Tak ada apa-apa. Atau kita makan sumbat-sumbat, tak kenyang-kenyang, boleh? Tuhan ni buat. Tapi adat, apa dia kata adat? Adat mana kebiasaan. Bila kita makan, Tuhan iringkan, Tuhan jadikan kenyang. Jadi, makna makan tu disenakkan, makan kenyang. Itu adat. Pada hukum akal, bahawasanya semua dari benda ni kena halus berhati. Lepas tu kita banyak zikrullah, kena banyak. Bila zikir banyak, kita sentiasa maintain benda tu boleh nak tetap. Bila kurang zikir, dia lalai. Lawan orang berzikir dia panggil apa? Zakir. Ya, zakir mana orang yang mengingati Allah Ta'ala. Ada perlawan dia ghafil, mana orang yang lalai. Bila lalai ni cukup sedap setan kerjakan kita. Cukup sedap dia tombang kita. Dan kita tak ingat ke Tuhan lalai. Ada tarik macam-macam. Kita kena tengok betul. Allah. Pada suruh kita banyak muraqabah. Ya. Dan selain daripada ta'ala itu, tiada sekali pada hakikatnya mempunyai perbuatan. Pada hakikatnya tak ada mempunyai perbuatan. Macam orang main wayang kulit ya. Wayang kulit tengok gambar dia berjalan. Pada hakikat siapa yang gerak? Yang belakang, orang. Seorang ni kan. Dia pandai buat 3-6 suara, 4-5 suara. Cik besar macam-macam. Suruh lelaki, suruh perempuan. Dia yang gerak kan. Kalau orang faham, dia tengok aja, oh, pandai tukang sihir, pandai tu ketuk dalang. Kan pandai tu dalang ni buat suara. Dia tak nampak benda tu, dia nampak orang. Itulah pengenalan dia. Sebab ni penting tadi. Rangkaian hati dengan Allah Ta'ala satu perkara yang sangat besar. Kalau tak tercapai rangkaian hati dengan tiga, atau terputus, atau gelap terus, paling bahaya besar. Cukup bahaya. Bahaya antara kedudukan kita dengan Tuhan tu bahaya. Amalan bukan jadi rosak, dia akan pergi tempat lain. Dia tak nampak orang, dia nampak dia. Kalau dia nampak Allah Ta'ala, hilang yang lain, barulah timbul ikhlas yang sebenarnya. Dia menghadap terus ke dia. Dan telah fana daripada perbuatan barang yang lain daripada Ta'ala. Dia fana tu dalam mana dia berlaku fana? Dalam syuhud akan perbuatan Allah Ta'ala. Bila dia pandang, dia fokus betul-betul pandangan kepada perbuatan Allah, maka tenggelam pandangan makhluk. Sebab dia kata apa? Dia kata tuan, tutup baru nampak. Tutup baru nampak. Kita dah tutup je, dia mula boleh nampak. Tutup pandang luar, nampak pandangan dalam. Itu maksudnya. Ya. Baru hidup. Mati mana? Matikan luar, baru dihidup dalam. Ya. Matikan pandangan makhluk, hidup pandangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah fana, mana telah lenyap
Ini semua kiraan dan enjin dalam kita, rohani kita ni. Hakikat insan, hakikat diri kita punya kerja ni. Perjalanan dia yang kita nak betul, ya. Telah fana, mana telah lenyap daripada perbuatan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa? Syuhud akan perbuatan Tuhan. Bila dia duduk di makam musyahadah kepada Ta'ala, maka di situ berlakulah penghafusan. Terhapus pandangan asar atau terhapus pandangan mata hati dia kepada makhluk, ya, terhapus. Lagi tak terhapus, dia tak panggil fana. Sebab fana itu makna apa? Ru'yatullah bila khalqin. Batin hati dia menghadap tepat kepada Tuhan, tak ada makhluk yang lenyap. Ketika itu dia akan dapat kelazatan. Ketika itu dia akan dapat nikmat besar. Dan ketika itu dia akan dapat benda yang orang tak dapat. Ya. A'dadtu li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala khatarin qalbil bashar. Aku sediakan pada hamba-Ku yang saleh. A'dadtu li ibadiyas salihina. Aku sediakan bagi hamba-Ku yang saleh. Kalau buka dalam tafsir sufiah, apa makna saleh? Orang salih itu ai arifina billah. Orang yang arif itu maksudnya. Disediakan bagi orang yang sampai peringkat saleh, yang arif ni, benda yang tak pernah orang lihat, benda tak pernah dengar, benda yang tak pernah dijangkau akan terbuka. Di syurga satu, di dunia pun muka syafah lagi. Ya, terbuka, bermacam-macam terbuka. Dan murad dengan fana. Apa makna fana? Fana asal mana lenyap, hilang. Ya, daripada pandangan batin hati dia tu. Bukan pandangan luar, pandangan luar nampak macam biasa, ya. Pandangan dalam kan, ya. Dan murad mana dikendaki dengan fana pada martabat ini, nafsul mulhamah, nafsu yang diilhamkan Ta'ala. Iaitu apa? Luput dari dan daripada perbuatannya dan daripada segala panca inderanya, yakni makna apa? Ghaib, lenyap. Ia daripada pendapatannya dalam syuhud akan Allah Ta'ala. Ketika dia tepat memandang, menghadap hadrat Allah Ta'ala, maka terhapus pandangan dalam dia tadi, perasaannya, perbuatan dia, panca indera dia gerak, semua dah nampak gerak dari Tuhan. Dia berjalan tu, dia rasa dari Tuhan. Dia rasa. Bila rasa, tak boleh nak cerita lah, rasa. Rasa ni kita tak boleh nak wakilkan dengan ucapan, dan tidak boleh tulisan mewakili dia. Kita nak wakilkan tulisan, menulis rasa, tak boleh. 1000 muka surat pun tak sampai. Hakikat yang kita makan satu benda dapat rasa sedap, durian musang king, kita suruh tulis, tak boleh. Sedap dia tak tulis. Berkenyek mata kita cerita pun dengan lidah tak boleh. Melainkan dia masuk mulut, telan boleh rasa. Ya, itu rasa dengan begitulah rasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kehebatan rasa dengan Tuhan ni, dia mensifir apa? Akan menghapuskan pandangan rasa dengan makhluk. Jadi terhapus betul-betul sah. Tapi kalau nampak makhluk lagi, dia lagi atau belum. Ya. Itu ilmu yang mengkaji kan, bukan rasa dikaji. Wah, diri dia nampak dia kan. Betul dia rasa dia hebat, itu belum lagi, jauh lagi. Tak masuk line ni. Selagi dia nampak diri dia belum, sampai dia lenyap. Ya. Di situlah kelazatan, kenikmatan yang cukup sedap, ya. Mana lenyap daripada pendapatan di dalam syuhud akan Allah Ta'ala itu, dan syuhud akan segala perbuatan Allah Ta'ala. Dan murad nafsul mutmainnah pula. Sebab fana dia berlaku tiap-tiap makam. Dia dalam makam mulhamah dia ada fana dia, dalam makam mutmainnah dia ada fana dia. Macam-macam pecahan tentang dia. Kayu ni, al-mutasawwif, masya-Allah. Lautan yang tak bertepi. Buat dia pembukaan demi pembukaan, Tuhan buka. Bila Tuhan buka tu, bila kita padamkan pandangan kita. Nak padamkan dengan apa? Dengan merasakan kebesaran dia. Nak dapat rasa kebesaran dia kan, kena asak dengan zikrullah. Tembak dengan zikir serta faham dan menghayati, fokus. Zikir dengan fokus betul. Ketika itu tepat terbukaan. Ya, dia dapat kelazatan dengan Tuhan, itu nikmat paling besar. Dan yang lain. Dan syuhud akan segala perbuatan Allah Ta'ala. Mana perbuatan Allah Ta'ala? Af'al. Dan murad dengan fana pada nafsul mutmainnah pula, yang lagi akan datang, itu adalah fana dalam sifat.
Kalau fana dalam mulhamah dipanggil fana fil af'al. Ya, kalau fana dalam mutmainnah dipanggil fana fil sifat. Dia memandang sifat. Mana dia mematikan sifat kudrat makhluk dalam memandang kudratillah. Dia mematikan pandangan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Allah. Ya, dia pandang di ilmu Allah, lenyap ilmu makhluk. Dia pandang fokus di kudrat Allah, lenyap kudrat makhluk. Dia pandang dia sifat Tuhan, lenyap sifat makhluk. Ada maksudnya. Ya, lenyap benar. Gunung Ledang tinggi kan? Kalau kita bawa dekat cantum dengan Gunung Everest macam. Ada tak? Ada sebut tak ada. Lenyap, hilang. Ada maksudnya. Ya, bila kita pandang nampak Gunung besar, Gunung Ledang tak nampak lah. Tapi kalau asing tadi kan, bila asing nampak, oh nampak tinggi dia. Letak dekat dia habis. Begitulah bila kita pandang makhluk nampak. Bila kita pandang hadrat Tuhan dia hilang habis. Ya, dia akan menutup, melenyapkan pandangan khalqiyah, dia akan terang pandang khaliqiyah. Ya, pencipta dia akan terang. Situ kelazatan dia cakap ibadah. Dari situlah baru dapat kelazatan, dan kelazatan inilah keasyikan dia dengan Allah. Nah, sebab ini akan terhapuslah segala sifat-sifat mazmumah. Sebab sifat mazmumah punca dia pandang makhluk. Bila pandang makhluk apa dia nak? Dia angkat diri lah. Nampak dia hebat, ada riak, ada ujub, ada semaah, ada takabur. Sebab apa? Pandang makhluk. Ya, pandangan makhluk itu menyebabkan timbul sifat itu. Tapi kalau dia padamkan benda itu, dia pandang satu je, hadrat Allah. Berlazat dia dengan Allah Ta'ala. Hilang lain. Habis. Itu kunci dia. Ya, kunci nak dapat penghayatan yang pendedahan dalam ilmu tasawuf ialah menjalani jalan tariqah. Sebab tariqah dia berasa. Rasa telah akan dirasakan. Apa yang dibahas dalam tasawuf dia akan dapat rasa. Ya. Kemudian murad dengan fana martabat radiyah. Luas ni Imam Ghazali bahas luas. Fana tu dan tiap-tiap makam tadi. Dan fana dalam martabat radiyah yang lagi akan datang itu dipanggil fana dirinya daripada segala sifat basyariah. Ya, sifat basyariah mana sifat kemanusiaan. Ya, sifat manusia biasa ni lah. Kudrat, iradat, ilmu, apa semua sifat-sifat dia difanakan di dalam mana? Di dalam syuhud akan ahadiyah. Dia syuhud, dia pandang, dia fokus pandangan dalam, dia dipanggil syuhud. Dengan nur yang Tuhan cempakkan. Akan apa? Ahadiyatillah, mana ahadiyah ketunggalan Allah Ta'ala. Ya. Dia pandang ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lenyap yang lain. Dia fokus kan. Sebab orang bila fokus saja tu, dia ada beberapa sebab yang menyebabkan dia fokus. Benda tu terlampau cantik, terlampau hebat, ataupun terlampau lazat, ataupun sebaliknya terlampau takut, terlampau gerun, dia akan jadi benda. Benda tu akan timbul. Kalau tak ada dia punya apa tu, kekuatan tu, syauk, ya, dia tak sampai, tak dijak lagi. Dia kena sampai syauk. Macam mana kita tengok Zulaiha berikan pisau kepada isteri-isteri wizara, pembesar-pembesar Mesir. Bila lalu ke Nabi Yusuf, tangan dia kerat. Tangan putus, tak pasal. Maknanya apa? Sedap. Dia terlampau sedap memandang tu hilang, tak pasal. Tangan dia putus. Ya. Lepas tu boleh rasa. Takut pula. Dia pergi dalam hutan, terserempak dengan harimau. Dia punya takut tu pokok nibung dia panjat. Kan? Harimau dia panjat pokok nibung kan. Tak pasal. Sebab apa tu? Kekuatan tarikan. Inilah. Ini dengan makhluk. Macam mana kita nak sifatkan dengan Allah? Bila dia tajali ke dia, pum, dia punya rasa tu lazat, Masya Allah. Ketika itu baru dia masuk ahadiyatullah. Dia memandang ketunggalan Allah Ta'ala. Dan pada martabat nafsu radiyah ni, telah hampir ia kepada makamil baqa. Ya, dia nak dekat dengan baqa. Tadi dia penghapusan. Dia seronok asyik dalam ya. Kemudian dia pergi atas peringkat baqa, iaitulah ru'yatullahi bila khalqin. Itu fana. Yang bila baqa ru'yatul khalq, ya, billah. Dia memandang semua makhluk ni dengan Allah Ta'ala. Ya, dengan dia nampak terang, terasa betul hati dia. Sebab rasa dia banyak cerita
Terasa betul. Semua gerak dengan kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Tuhan. Dia asyik memandang kebesaran itu. Ya. Sebab dia kata benda ni besar. Quran sebut apa? Wala zikrullahi akbar. Semuanya zikrullah tu yang paling besar kan. Sinilah martabat ini. Ya, zikir dengan syuhud, zikir dengan fana, semua masuk dalam makna zikir secara umum. Dan makam inilah makam martabat nafsu mardiyah. Nafsu radiyah ni mardiyah, yang diredai. Yang lagi akan datang bicaranya. Di gulungan dia bagi gulungan mahbub. Ya, dia beza tu mahbub dengan muhib. Kalau muhib orang sedang berjalan, muhib mana dia kasih. Dia bentuk kasih tak kuat. Kalau mahbub Tuhan kasih dia, Tuhan tarik. Biar Tuhan tarik habislah. Sebab orang bila dapat tarikan daripada Ta'ala rohani dia, syaitan nafsu pun terpelanting. Syaitan nafsu pun terpelanting. Ya. Tuhan tarik aja, Allahu yajtabi ilaihi may yasha', Quran kata. Allah Ta'ala menarik akan hati orang yang dia kendaki. Tengok macam mana tukang sihir Fir'aun kan. Tuhan tarik. Tuhan tarik dengan apa? Dia syuhud memandang kebesaran Tuhan. Terasa apabila melihatkan mukjizat Nabi Musa AS. Dia ngap sekali, habis semua ulau dia kan. Terus tak ada kata apa, amantu billah. Dia kan tak kenal Fir'aun punya jahat, punya samsik, punya zalim, boleh bunuh orang. Hilang semua tu. Hilang dah Fir'aun dia tak nampak lah. Berapa tak nampak Fir'aun tu? Depan itu Tuhan tajalikan kebesaran Allah Ta'ala melalui mukjizat Nabi Musa AS. Bila pentajalian dia berlaku, pum dia habis. Ya, ketika tu habis, lain semua kecil tak nampak. Sehingga Fir'aun hugut dia pun dia tak ada heran dan semua. Ukati anna wala usallibanna. Aku cencang, aku gantung palang lah dia. Dia tak ada cencang lah, palang tak ada. Tak ada heran dan semua. Sebab asyik, lazat dia dengan Tuhan-Tuhan dah buka. Ya, pagi dia beriman, petang dia terus syahid pada jalan Allah. Oh, dahsyat sebenarnya. Tu apa tu? Tarikan, jazbah tarikan. Ya. Ini semua mana-mana yang bincang. Fana, bapak situ. Ya, lazat ni. Sebelum kematian jangan tak dapat dan rugi. Madzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajada. Dan hikam Athaiyah, Sayyidina Athaiyah As-Sakandari menyatakan, madzal ladzi wajada man faqada. Madzal ladzi wajada, apakah kehasilan, keberhasilan sepanjang hidup kamu? 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun misalnya. Apa kehasilannya? Man zalladzi wajada man faqada, orang yang faqadat syuhud, yang luput akan jejak maka musyahadah. Syuhud tak jejak dia. Apa kehasilan? Tak ada hasil. Orang kata tak ada hasil, kosong, rugi serugi-rugi. Sebaliknya wa man ladzi faqada man wajada, apakah kerugian? Man, mereka, wajada, yang dapat, ai wajada syuhuda, makam ni pun dia berjejak kan. Selamat, tamam dia, nikmat besar dia dapat. Situ duduk dia tuan. Ya. Sempurna betul, buka kan tuan. Sebab kena cari, kena rajin ketuk. Kita ketuk pintu dalam tuan dibuka. Kita dah dengar letak dah. Bangun malam-malam minta. Ya. Cari jalan tuan. Cari jalan. Habis. Dan makam ini adalah makam nafsu mardiyah, yang lagi akan datang bicara dia. Dan alamnya itu duduk alam ini. Dipanggil alamin arwah. Ya, lalu terbuka. Orang biasa ni kadang dia lalu kat kubur terbuka. Diwukuf kalbi syak pun terbuka. Apa dalam kubur yang diberitahu alam barzakh oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, nikmat dia, azab dia nampak, dia pandang. Lagi ke kubur dia boleh berbual. Lagi kubur makam tu duduk, ada cara dia lah. Hantarkan Fatihah 7 kali, wukuf kalbi, pandang sak. Boleh berbual, boleh tanya. Dia boleh berbual dengan apa? Sahibul qabri, tuan dalam kubur, dalam barzakh dia boleh cakap. Sebab apa ni dah terbuka. Ya. Ini biasa kan. Bagi dia orang ni biasa. Habis. Dan tempat itu dalam roh. Ya, makam roh entah dah terbuka. Dia yang pertama latifatul qalbi, ya. Latifatul qalbi duduk sini. Bawah susu 2 jari. Sini dia panggil latifatul roh. Dia ada 7 lataif. Ya, 7 Swiss station. Untuk penerangan pancaran dalaman rohani kita. Ya, hakikat diri kita. Ya, kalau macam gurut kan, dia ada Swiss kan. Tap tangkap sini, tap tangkap sana, terangkat gitu. Kan dia, sikit-sikit diusik sana. Ada kawan saya seorang dia pakar
Urut apa tu pakai Cina pakai Swiss kan. Doktor punya anak gumpuk, alhamdulillah. Doktor punya anak gumpuk, doktor suruh diurut. Izin Allah Taala, baik. Ditangkap Swiss. Habis dia punya pijit melawung ni tegangkat-tegangkat. Itu dia ucap Swiss luau, Swiss Jasadiyah. Yang ni ulama sufi suruh di Swiss Ruhaniyah, Swiss dalam. Tembak sini, sana tu dia. Kalau dalam tarekat Syekh Abdul Qadir Jalani dia punya taib lentang lain lah, ke bawah ke atas. Dia masing-masing cara. Ya, masing-masing ada cara dia. Tujuannya apa tu? Nakkan pancaran nur zikir biar cepat. Lagi dia tembak hanya zikir lagi terang dalam. Bila terang dalam lagi mudah dia memandang hadrat Allah Taala. Mudah dia memandang af'al Tuhan. Mudah dia memandang akan sifat asma Tuhan. Ya, dengan pandangan syuhud, bukan pandangan mata kepala. Dan hal itu dipanggil asyik. Ya, dia duduk makam mardiyah. Ya, hal dia likulli maqamin hal. Tiap-tiap makam tu dia hal. Macam lauk lah kan, tiap-tiap lauk ada rasa dia. Masak asam ada rasa dia, masak lomak ada rasa dia, cili api ada rasa dia, masing-masing ada rasa dia. Maka makam ni rasa dia apa tuan? Dia punya sifat dia hal asyikun. Yang asyik dengan Allah Taala. Ya. Asyik ni masya-Allah. Ya. Rindu yang cukup kuat dia dipanggil asyik. Halnya asyik akan Allah. Dia duduk, ya, dia berjalan, dia berdiri, dia bangun, sentiasa hati dia rindu dengan Tuhan. Tahulah tuan rindu macam mana kan? Tu rindu dengan makhluk ni, rindu dengan Allah SWT. Dia punya lazat, dia punya nikmat, atau dia nak kata. Orang taraf ni dah bau sah dipanggil, dia duduk makam zuhud. Dia tak duduk zakat ni dia berbual kan. Zuhud dia tak reti. Tak letak betul. Sebab sini bau sah pemalingan hati daripada makhluk. Zuhud ni terpaling hati daripada makhluk. Dia tengok makhluk ni tak ada apa, tak wow. Bila dia boleh tawarkan, bila dia dapat manis. Manis dengan Allah menawarkan yang lain. Ya. Tawarkan bau kamu dapat manis. Apa pening boleh. Tawar mana pula? Tawar dengan makhluk, baru dapat manis dengan Tuhan. Ya, tutup bau tu buka. Tutup apa? Tutup pandangan kamu dengan makhluk, terbuka kamu dengan Allah Taala. Itu maksud ini. Ya. Ni asyik dengan makhluk. Ya, makhluk tak habis-habis. Mana nak terbuka pintu dalam? Kita kunci dalam dengan apa? Leka memandang khalqiyah, makhluk luar. Lepas tu kena tinggalkan pandangan dia. Lepas tu dalam Naqsyabandi isyarat, dalam zikir isyarat, pergi hantar kita dalam kubur. Tahu? Murakabah kubur. Murakabah kubur tu bayangkan kita mati, bayangkan orang mandikan kita, orang kapan kita, semayang kita, pikul kita, hantar liang lahat. Baru tertarik zikir. Apa makna itu? Apa makna itu? Isyarat buang unsur jasadiyah, baru boleh dapat jalan unsur ruhaniyah. Sebab kita yang banyak layan kan apa? Ya, jasad kan, ayam perut, yang sedap mata, sedap mulut, itu yang kita layan. Kita terhijab banyak kita dengan Allah SWT. Jadi isyarat tu buang, pum, jempak dia dalam liang lahat terjempaan. Barulah ruhani dia boleh terbang ke hadrat Allah Ta'ala, boleh makrifat dengan Tuhan. Dan wirid itu makrifat akan Allah Ta'ala itu, ya, dan sifatnya itu as-saha, usaha, sifat pemurah hati. Ya, dia mewarisi daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, apa saja yang ada di rumah Rasulullah SAW, orang minta semua selalu. Apa ada, dia lagi ada dia akan beri. Dia tak simpan kan. Kita lagi simpan kan. Tahu bank simpan, kunci, welding lah. Jadi buka tu pun. Sana simpan 200,000, bank ni 300,000. Batu-batu ribu disimpan. Tak cukup 300,000 nak main juta pula tu. Sampai bila dia sudah tu, sampai hidung dia belaga liang lahat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Itu kita baca dalam ayat kan. Alha yulhi itu makna apa? Melalaikan kamu. At-takasur oleh ada perasaan rasa nak membanyak. Ada je rasa nak membanyak, confirm dia akan lalai. Quran sebut Tuhan kawinkan, Allah Ta'ala kawinkan sifat itu. Sifat perasaan nak mengumpul, nak membanyak, Tuhan kawinkan dia dengan al-ghaflah, lalai. Confirm. Dia ada semangat nak membanyak, confirm dia lalai. Bila lalai, beda kan? Orang yang lalai ni ibarat orang diserang penyakit apa? Lumpuh.
Bila dah lumpur nak lawan orang boleh ya? Nak bangun untuk dia kan? Jawab lumpur. Lumpur rohani. Senanglah setan terkajang ke dia, nafsu lacak. Ya, dia dah habis. Itu kita entak balik. Zikir kena banyak. Itu sifat dia as-sakha, ya, dan qanaah, sifat memada, iaitu tidak loba. Tamak tu buang. Sebab sifat tamak ni membakar hubungan kita dengan Allah Taala. Ya, ma basakat aghsanu zullin illa ala bizrit tamain. Tidak merantingnya ranting-ranting kehinaan dalam diri seorang, melainkan dia tumbuh daripada biji benih tamak. Ya, bila biji benih tamak dia tumbuh jadi sebatang pohon, dia keluar dahan, dia keluar ranting. Ranting dia apa tu? Ranting kehinaan. Aghsanuz zullin. Ranting kehinaan. Qarun, siapa dia Qarun? Hafiz, hafal Taurat. Taurat dia apa? Ya, Taurat dengan kitab Quran, Taurat lagi payah hafal. Tak sampai angka 10 orang yang boleh hafal Quran. Yang boleh hafal Taurat. Berat. Tapi Qarun ni hafiz, dia boleh hafal Quran. Dapat dengan Nabi Musa. Bila Tuhan uji dia dengan harta benda, dia habis. Dia habis. Dia uji dia dengan harta benda. Iaitu apa? Dia minta Nabi Musa ajarkan dia ilmu kimia, ilmu buat emas tu. Akhir dia dapat dah. Ringkas cerita dia dapat. Dia polon betul. Dia punya kunci gedung je, bukan emas. Kunci gedung 70 ekor unta. Kunci je. Kita kalau kunci seekor dah banyak. Bayang apa banyak. Turun ayat zakat, dia melenting. Itu ghasnun awal. Maknanya ranting pertama tumbuh. Apa dia? Ya Musa, ini bukan ayat Tuhan ni. Ni kau saja dengki dengan aku. Habis. Ayat Allah dia tolak. Faqad kafar, kufur. Dia tak puas lagi. Ranting kedua pula. Nabi Musa minta lagi. Dia ambilnya emas dah banyak kan. Dia upah ni perempuan zaniah, pelacur, bosia, pelacur. Dia suruh ni orang tu berzina sampai perut dia beroncit dan macam belon. Dia upah, suruh menjerit tengah-tengah bandar. Aku berzina dengan Musa. Tengok tu. Dia sanggup fitnah, besar lah kan. Tapi fitnah siapa? Rasul Nabi Musa. Nabi, Rasul, Ulul Azm, Kalimullah. Punya martabat Nabi Musa punya hebat. Difitnah dengan perempuan. Akhir bila hari perbicaraan aja dia berjalan, dia tak sentap kaki. Jadi Qarun ni ikut ulama aja, dia turun sikit-sikit tentang ni. Sampai hari kiamat berjejak bumi tujuh. Tak ada takzim olah azab ni kan. Sikit. Mana kita dah habis. Mesir tentang ni. Orang Melayu pula cari harta karun kat Gunung Ledang. Cari apa? Lesung bocor. Habis kena akal nak ditipu macam. Bukan kat sini karun, nak sana karun. Cari kat sini apa dia. Iblis ada kan. Macam-macam. Jadi sampai peringkat dia kufur dengan Allah Ta'ala, jadi mati kafir. Sebab apa tu? Sebab apa? Loba. Ya, dia panggil apa? Tamak. At-tam'u. Ranting kinaan. Lawan dia apa? Al-qana'ah. Sifat qana'ah memada. Apa yang ada? Alhamdulillah. Sebab apa dia dapat sifat qana'ah? Sebab dia tidak letak manis lazat dia dengan dunia. Dia letak manis lazat dia dengan Allah Ta'ala. Waqad awhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrah wa bi zikri falyatanam. Wahai Daud, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, ya, dua perkara ni dipesan. Bi falyafrah, kau kena gembira dengan aku. Cari seronok lazat dengan Allah. Lazat lain dah dapat kan? Lazat dengan Allah Ta'ala. Kalau kamu kasih ke Tuhan, cari lazat dengan Tuhan. Ya. Tuhan offer kita macam-macam kan. Tiba-tiba kita berpaling apa pun. Kalau bapak cakap anak, anak paling empat lain. Macam kena penampar je ni. Tuhan panggil kita, suruh dekat kat dia. Kita buat pusing empat lain macam mengambil nikmat dengan Allah Ta'ala. Ya, lazat dengan Tuhan, seronok. Kemudian wa bi zikri falyatana'amu, dengan zikrullah dia rasa nikmat betul. Tengok kita ada rasa tidak? Ya, seronok. Zikir pun dia seronok tentang dia macam rasa dia tu. Kalau kita kata zikir dengan makan apa tuan? Nasi ayam mana sedap. Ya, zikir dengan makan dengan nikmat lain mana sedap. Kalau kita nak jawab pempayahan tuan. Ya, kadang-kadang malu kita. Kita lebih sedap dengan makhluk dengan Allah Ta'ala. Lebih sedap dengan makhluk dengan Tuhan. Kemudian makhluk kita akan tinggal, Tuhan kita akan berhadap. Macam mana? Kita nak menghadap dengan zat yang maha tinggi, yang maha agung.
dalam keadaan hati kita tak rapat dengan dia. Masalah. Buat disuruh bentuk benda, ya. Habis. Jadi orang duduk dalam makam mardiyah ni, ya, sifat dia tu sahak, qanaah, ya, ilmu, mana ilmu din, ilmu laduni dapat tu. Kemudian tawaduk, merendahkan diri, ya, merendahkan diri. Ini semua hasil daripada apa ni? Syuhud tadi. At-tawaduk al-haqiqi makana nasyan min syuhudil azamah. Sifat tawaduk dia akan timbul bila hati dapat syuhud ke Tuhan. Terasa kebesaran Tuhan, habislah rendah hati kita banyakkan. Datuk kita Nabi Adam AS setengah riwayat 100, setengah riwayat 300 tahun. La yarfa'u ra'sah. Dia tak angkat kepala dia dan tunduk. 300 tahun. Sebab apa? Hayaan minallah, malu dia dengan Allah Ta'ala. Tersilap makan tu punya malu. Ini kan silap dia tak lera kan. Waktu muka selamba Senin dan Selasa. Ya, ni bahaya tu. Banyak benda dalam nak adjust tadi. Guna apa lagi sifat dia? As-sabr, sabar, halim, lemah lembut, tidak lekang marah, tahammul adza, yang menanggung akan kesakitan. Ya. Dia kena tuan-tuan, tak apalah, alhamdulillah, sabar. Ya. Ada seorang tuan guru tadi, Lakshaban Mia Khalifah. Anak dia tu buka pondok besar. Tiba ada orang dengki sampai ke atas pondok ni. Pondok besar. Dia orang main tageran, atau macam mana je. Bapak dah tua sign, pergi orang lain. Habis berangkat pondok. Cakap bapak tak tahu, dia kata. Tak apalah, redha lah, sabar. Senang ni tuan. Orang sekarang macam gambat dia tuan. Gambat terisan lawan mahkamah ni tak apalah. Sebab apa tu ada ni? Sifat dalam ni, Swiss kat dalam ni. Sebab apa dia boleh begitu? Sebab dia sudah ada lazat dengan Allah Ta'ala. Kelazatan dengan Tuhan, settle semua tuan. Yang lain kita apa-apa, tak apalah dia kata. Dia kalau lazat Tuhan tak apa, dia lazat dengan dunia, oh dia berambat kan. Dia pasang peguam. Kalau 3, 4 peguam boleh pakai, dia banyak dia pasang. Sebab apa? Dia tak puas hati, dia nak ke benda. Ya. Dan memaafkan kesalahan manusia. Ya. Manusia buat salah tak pernah dia mudah maaf. Dan menunjukkan manusia berbuat amal yang saleh. Dipimpin manusia, ya, kepada jalan Allah Ta'ala dengan ilmu, dengan amalan dan sebagainya. Itu sifat dia. Dan atas berbuat kebajikan dan menerima uzur daripada manusia. Kalau orang Islam pun tak apalah, dia terima uzur. Ini sifat-sifat mahmudah dah lahir. Hasil di mana tu sebenarnya? Sebab kekal hati dia menghadap Allah Ta'ala. Dia dapat lazat dengan Ta'ala, yang lain settle, mudah cerita, tak apa. Sebab dia tak mengambil lazat dia dengan makhluk. Kalau dia mengambil lazat dengan makhluk, sudah. Jangan hilang makhluk. Dia bergaduh tak pun, berbunuh tak pun, kecil kan. Kan kira apa? Bergaduh. Habis. Dan syuhud ia akan bahawasanya segala perbuatan manusia, segala binatang gerak tu dalam genggaman Allah Ta'ala. Tak boleh gerak, tak boleh diam. Ya, jadi semua yang dipandang gerak semua ni ialah dipanggil mir'ah, cermin. Ya, jadi cermin bila terang sedap kita tengok kan. Bila iman di dalam terang makrifat dia, dia memandang kepada semua cermin. Wujudan makhluk semua dipanggil cermin untuk memandang kebesaran Tuhan. Terang hati dia. Ya. Barulah tenang. Itu panggil zikir yang khas. Yang Quran sebut ada bi zikrillah tatmainnul. Tidakkan dengan zikrullah menenangkan jiwa kamu. Ini kunci di sini. Sebab tu kalau tanya kenapa kita tak tenang, ya, tension, boring, dan jawab ni satu je, insiraful qalbi anillah. Terpalingnya hati dari Allah Ta'ala. Ya, kita sendiri yang membuka pintu kemusnahan. Apa dia kita buka? Lalai. Bila hati hudur dengan Tuhan, itu Swiss untuk tenang. Ya, kita lupakan saja. Sebab tu mursyid saya, tuan guru abah mursyid saya lah, ya. Dia pesan, dia mencakap tu macam tu. Kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Cakap dia tu macam tu. Kau jangan berani-berani cuba nak lupakan Tuhan. Kena sentiasa hadap hati kepada dia. Ya. Dia mencakap macam tu ni. Kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Rosak nanti. Dan syuhud ia akan bahawasanya segala perbuatan manusia dan segala perbuatan binatang gerak semua tu ada dalam genggaman qabdatullah. Ini ala syuhud akan perbuatan dirinya dan segala manusia. Dia berjalan, dia rasa tuan. Dia berjalan, rasa tak. Dia bercakap, dia rasa Tuhan. Sebab Tuhan sebut Quran tegas. Wa ma ta'malun, perbuatan kamu semua Tuhan jadikan.
Betapa enaknya bila dia terbuka, kemanisan, kelazatan memandang af'al Tuhan. Allahumma ja'alna. Dan lain. Dia telah terbit daripada qudratullah dan telah fana, lenyap perbuatan sekalian yang lain daripada Ta'ala. Dan ibadat yang ini disuruh oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW suruh sampai ibadat mengalami fana billah. Mana dalil tu hadis Nabi itu? Hadis sahih. La yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Al-hadisah. Sentiasalah hamba tu mendekatkan diri dengan nawafil setelah dia mengerjakan yang wajibat, yang wajib. Sehingga mana dia dekat diri itu, dia press ibadat, dia riyadhah macam sampai aku kasih akan dia. Bila aku kasih akan dia, akulah pendengar yang dia mendengar dengan aku. Dia bercakap dengan aku, dia berjalan dengan aku. Inilah dia kita bincang. Ya, dia bercakap terasa dari Allah. Ya, sebab itulah akidah kita. Ya, dia berjalan terasa dari Allah. Betapa lazat nikmat, masya-Allah, ya. Sampai tahap tu Tuhan suruh. Bila sampai tahap tu, tunggu. Tuhan akan bukakan berbagai-bagai pembukaan dari Allah Ta'ala. Ya, dia akan masuk dari alamil malakut, alamil jabarut, ya, sampai ke peringkat tajalliyat dia dengan Allah Ta'ala. Oh, dahsyat tadi. Tapi itulah asyik, mahabbah, rindu ni benda mahal tadi. Sifat yang mahal yang boleh membawa manusia dekat dengan Allah, martabat dia diangkat dengan Allah. Jangan beri kat lain. Kita banyak dah bersepai, kan? Berikan nafsu separuh, beri kat dunia separuh, beri kat situ separuh. Yang tinggal dengan Tuhan dah tinggal 10-5% ni. Jadi dia berjalan betul apa kuat. Ya, power dia tak apa kuat. Dia nak kumpulkan balik tu. Kumpulkan balik. Tarik yang pergi sana kita tarik. Kumpulkan balik, beri kepada hadrat Allah Ta'ala. Berikan asyik rindu dengan dia. Tunggu Tuhan akan hadiah kita. Ya, dengar daripada dia apa? Ilmu mukasyafah, ilmu laduniah itu semua akan cepat. Tuhan akan cepat. Dan dia makan pada istilah ulama sufi akan fana af'al. Maknanya kelinapan, lenyap, fana akan sekadar af'al makhluk dalam memandang af'al Tuhan. Af'al mana perbuatan. Segala perbuatan kita pandang tu, kan? Sebab dia kata jalan ke hadrat Tuhan ni bi adadil anfas, sebilang-bilang nafas. Turun naik nafas kita semua jalan ke Tuhan. Lagi Allah, turun Allah pandang. Ya. Kerja lain kita buat, buat macam biasa. Ni dalam kan. Dia pegawai, buatlah kerja pegawai. Dia cikgu sekolah, ngajar orang sekolah. Dia ke laut pergi tangkap ikan, tak ada apa. Kan kerja syariat dia buat. Bincang. Ya, dalam. Sebab tu dia perlu latihan. Latihan sampai kita boleh buat satu masa 2 kerja. Ya, satu masa 2 kerja. Itu dia boleh suluk. Dia suluk, dia tembak kursus rohani kan. Sampai tertamkin benda tu, dia duduk dia boleh buat 2 kerja. Mana dia? Jasad dia sama makhluk, hati dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada tamkin dalam ni, dia menghadap makhluk tenggelam terus. Dia ada makhluk tenggelam, ada makhluk tenggelam tu habis. Sebab bila benda kuat tu, asyik, sedap, lazat, rindu, tarikan kuat, dia boleh buat 2 benda. Kita pergi ke sawah kan, nyangkul. Makanan favourite kita, orang rumah tengah masak. Apa dia? Ikan wan masak lemak daun limau. Wah, leli-leli. Jadi tangan macam dia tengok anak dibawa mangkuk apa, mangkuk tepin tu kan. Wah, dah. Dia dah nampak dah. Kepala dia ada sedap masak kan. Makan pula kat sawah atas pangkin berangin. Wah, 3 pinggan tak perasan. Kan? Jadi budak terbawa dia nampak dia hati dah karen kat sana. Walaupun tangan dia menyangkul, hati kat sana. Maknanya nak cerita satu masa dia boleh buat 2. Sebab apa? Bila iskun tu ada. Asyik, sedap, tarikan kuat tu ada. Yang ni dah kita nak bina dengan Allah Ta'ala. Nak bina. Tembak zikir banyak. Bila banyak zikir, man ahabba syai'an aksar zikr. Siapa yang kasih satu benda, dalil apa? Dia banyak ingat. Mana membanyakkan ingatan kepada Ta'ala, itu akan membina tunas-tunas yang cantik. Rasa rindu, mahabbah kuat dengan Tuhan. Dan rindu mahabbah inilah akan dibukakan berbagai-bagai pembukaan dari Allah Ta'ala dan berbagai-bagai futuhat dia akan dapat. Ya. Allah. Dan tiada tinggal baginya iktirat, bangkangan dari atas segala makhluk sekali-kali. Ya. Dia dah nampak perbuatan Tuhan. Itu pun dah hati sifat sabar. Sebab nampak dia Ta'ala. Orang kata dia pun dia senyap. Tak apalah. Ya. Apa dia sabar. Sebab apa dia tahu siapa yang gerakkan orang. Ya. Orang caci kita, orang maki kita, kita tak pandang dia, kita pandang siapa yang gerak. Apa hikmah dia? Ada dah sebalik tu.
Mungkin nak ajar diri kita. Selama ni kita rasa kita hebat, kali orang bom kita sekali. Sampai peringkat dia boleh mati ke semua. Istiwa uzami wal madhi minal ammah. Baru dia duduk tangga ikhlas. Apa makna ikhlas? Istiwa uzami wal madhi. Sama je bagi dia. Orang puji pun dia tak rasa apa, orang caci pun dia tak rasa apa. Baru dia duduk tangga ikhlas tu. Sebab apa dia tak rasa? Sebab rasa dia tak bagi kat orang. Dia dah beri pada Allah Ta'ala. Ya, seketika tu dia akan pandang semua. Itu lazat dia terbuka. Itu nikmat paling besar. Ya, pusing-pusing balik apa? Kena banyak ingat akan dia. Ingatan banyak tu akan membawa ke arah. Lepas tu Quran dia sebut zikir dia, belakang dia kait. Zikran katsira, zikir yang banyak. Dia tak nak zikir-zikir. Betul banyak ada. Alatihlah banyak-banyak kan. Ya, habis tu. Dan adalah segala manusia dalam jinik ni itu seperti wayang kulit. Sini ada misal. Yang digerakkan oleh dalang. Tu dalang pusat belakang kan. Jadi dia tengok wayang kulit nampak tu dalang. Ya. Dia orang biasa main wayang kulit kan. Dia tengok wayang kulit sedap cerita dia akan nampak tu dalang. Pandai dia main. Gitu pula. Kalau dia tak nampak tu dalang dia tak apa-apa. Belum pandai tengok. Dia tengok dia nampak tu dalang ni yang gerakkan benda tu. Ada nak kiaskan kita segala-galanya gerak daripada dia. Dalam Al-Quran kul kullum min indillah, katakan semua tu daripada Allah Taala. Dan sengaja dari sifat dia al-syauq dan rindu dan menangis dan susah hati, sentiasa hati dia bimbang tentang mengharapkan bantuan dan pertolongan Tuhan, dan enggan dia daripada segala makhluk, dia berpaling daripada makhluk. Apa makna paling makhluk? Dia tak ambil lazat makhluk, ya, dia tak bersuka, tak seronok. Maknanya orang kata apa pun tak kisah. Ya, tidak memberi hati dia kepada makhluk tu mana. Diberikan hati dia, wakafkan kepada Taala. Pergi kata Imam Ghazali, wahai insan, aku beri engkau jasad aku je. Dalam tak bagi. Dalam permata dalam ni hati aku beri kepada kekasihku ialah Allah Taala. Kata Rabbi Atul Adawiyah dan wali yang lain, fa abatu jismi man arada jurusi wa habibu qalbi fil faadi anisun. Aku harus siapa nak duduk oleh langangku, tapi hati aku tak beri. Hatiku dengan kekasihku setiap saat. Ya, itu hebat dia makan. Boleh dapat tak ni? Boleh. Kalau kita terlintas, bolehkah aku dapat? Seolah-olah dia melemahkan kuasa besar Tuhan. Ya, Tuhan boleh tarik, dia boleh tarik. Pegompak penyamun jadi wali. Pegompak penyamun jadi wali, Tuhan tarik. Bukan jadi orang saleh biasa. Terus bertabat awliya tidak, ketika Allah Ta'ala. Ya. Sebab itu kita taruh harapan kuat dan usaha ikhtiar, minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tak bukakan peringkat-peringkat kelazatan dengan dia. Dan masyghul ia dengan zikrullah, atau sibuk sentiasa dizikir. Dan sangat gemar ia akan Allah Ta'ala dan barang sebagainya kepada segala kitab dan barang sebagainya lah, seperti di dalam kitab Sayyirus Sulu, dalam perjalanan orang yang bersu, sudah ada dalam kitab di bahas panjang. Kemudian dan segianya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana inna khairal kulli bid'ah. Subhanallah. Ya,